Didik TV KPM. Kita sambung seterusnya untuk contoh soalan kebat. Kebat ni ialah tunjang kepada kertas 2. Jadi kebat ni boleh membantu murid untuk mendapat markah yang lebih untuk mata pelajaran sejarah. Sebab kebat ni dijawab berdasarkan logik. So dia berkaitan dengan isu semasa, berkaitan dengan agenda-agenda semasa. Jadi murid boleh menjawab selagi murid mempunyai pengetahuan Okey. Soalan C, soalan berdasarkan soalan yang sebentar tadilah. Okey, pada pandangan anda, apakah kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini? 8 markah. Banyak kan? Memang banyak. Jadi murid kena baca, fahamkan dan jawab dengan baik untuk markah kebat. Seolah-olah macam markah percuma kalau murid jawab. Tapi jawab tu mestilah ikut kehendak soalan. Okey. Kalau soalan begini, apakah kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini? So kata kunci dia ialah kebaikan. Kebaikan. Okey, kebaikan pembentukan Malaysia. Kebaikan. Apa yang manfaat hasil pembentukan Malaysia? Okey, ini ialah panduan pemarkahan kebat. So murid tadi tu 8 markah. Jadi macam mana nak dapatkan 8 markah? Maknanya bila 8 markah, murid-murid mesti menjawab mengikut aras 4. Apa itu aras 4? Jawapan murid mesti ada pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Mesti ada bukti, contoh yang sesuai dengan soalan. Membuat inference yang tepat. Inference tu macam kesimpulan kecil berdasarkan jawapan. Jawapan yang sangat mendalam dan terperinci, komunikasi, pengolahan sangat menarik dan menunjukkan kematangan. Bila murid dapat jawab mengikut aras ini, murid akan dapat markah 7 hingga 8. Dan biasanya murid boleh mendapat markah penuh 8 markah. Jadi pastikan murid-murid bila menjawab soalan kebat mendapat markah di aras 4. Supaya dapat markah yang paling maksimum. Okey. Bila menjawab soalan kebat esei, dia mesti mengemukakan 5 elemen ini. Sebelum kita jawab soalan ni, saya terangkan dulu apakah 5 elemen dalam soalan kebat tersebut. Okey. Yang pertama ialah isi utama. Isi ni, isilah maksudnya isi jawapan. Kemudian mesti dihurai. Mesti beri huraian. Kalau saya akan beri huraian, kita mulakan dengan penanda wacana hal ini. Tapi tak semestinya awak semua buat hal ini. Calon-calon SPM boleh menggunakan penanda wacana yang lain. Mengikut kemahiran berfikir aras tinggi masing-masing. Kemudian huraian lanjutan. Kita boleh mulakan dengan penanda wacana oleh itu, contohnya dan inference, kesimpulannya. Inference itu kesimpulan kecil daripada isi tadi. Baiklah, jika jawapan contoh untuk soalan yang kita bacakan tadi, kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini ialah mensejahterakan hidup rakyat. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bersatu padu antara satu sama lain. Oleh itu, negara akan sentiasa aman. Contohnya, masyarakat Malaysia meraihkan perayaan kaum masing-masing bersama-sama. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni. Kalau buat satu isi sahaja, dia tidak boleh dapat 8 markah sebab dia tidak meluas. Jadi kena sekurang-kurangnya beri 2 isi kemudian dihurai. Selain itu, pembentukan Malaysia dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini kerana dapat mewujudkan perkongsian sumber antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Oleh itu, masyarakat akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Contohnya, industri petroleum yang semakin berkembang di Terengganu dan Miri. Kesimpulannya, negara akan setanding dengan negara lain. Kalau murid-murid tengok jawapan ini lengkap dengan 5 elemen tadi, isi, huraian lanjutan, contoh dan inference. Untuk dapatkan 8 markah. Okey, kita lihat bagaimana ditanda untuk mendapat markah 8 markah. Okey. Kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini ialah
penyataan soalan. Saya cakapkan daripada tadi, daripada segmen yang pertama, kita mesti tulis penyataan soalan. Tak kiralah dia soalan fakta ataupun soalan kebat. Kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini ialah mensejahterakan hidup rakyat. Mensejahterakan hidup rakyat itu isi. Yang saya merahkan tu itu ialah isi. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Itu ialah huraian. Oleh itu negara akan sentiasa aman. Aman itu huraian lanjutan. Kata kuncinya. Contohnya masyarakat Malaysia meraihkan perayaan. Meraihkan perayaan kaum masing-masing bersama-sama. Kesimpulannya masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, seterusnya. Selain itu pembentukan Malaysia dapat meningkatkan ekonomi negara. Ini ialah kata kunci, isi utama. Hal ini kerana dapat mewujudkan perkongsian sumber antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Perkongsian sumber. Oleh itu, masyarakat akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Pendapatan. Contohnya, industri petroleum yang semakin berkembang di Terengganu dan Miri. Kesimpulannya, negara akan setanding dengan negara lain. Okey, contoh tadi, industri petroleum. Okey, jadi lengkap jawapan ni. Okey, saya nak bagi satu tips bahawa murid jangan ulang jawapan ya. Contohnya, kesimpulannya masyarakat akan hidup harmoni. Untuk isi yang kedua, murid tulis lagi. Kesimpulannya masyarakat akan hidup harmoni. Nanti bila tanda dia akan jadi ulangan isi. Bila ulangan isi tak dapat markah. Jadi setiap isi mesti ditulis dengan ayat yang berlainan supaya dapat markah. Jangan tulis ke atas negara akan sentiasa aman, bawah pun negara akan sentiasa aman. So aman itu akan menunjukkan pengulangan. So jangan tulis perkataan yang sama untuk kita dapat markah. Kita nak dapatkan 8 markah ni. Okey. Seterusnya, ini ialah tips menjawab kebat hasil daripada perbincangan dalam tim Jaguh Negeri Sembilan. Okey, saya nak bagi bagaimanakah tips untuk menjawab soalan kebat menggunakan kaedah super. Okey, kaedah super ni S ialah sejahtera. Ini kata kunci. Bukan nak bagi jawapan terus, kata kunci untuk panduan murid. Okey, sejahtera maksudnya mensejahterakan hidup rakyat. Rakyat akan hidup sejahtera. Macam-macam kita boleh bina ayat daripada perkataan sejahtera. Yang kedua, unggul. Unggul ni meningkatkan keunggulan hidup. Keunggulan hidup ni macam meningkatkan kualiti hidup. Taraf hidup yang baik, itu keunggulan hidup. Politik, mewujudkan politik yang stabil. Ekonomi, meningkatkan ekonomi negara. Peningkatan ekonomi. Berkembang. Dan ekonomi berkembang. Jadi murid ni, dia gunakan satu kata kunci untuk membina ayat sebagai isi utama. Ini tips lah untuk murid boleh jawab kebat. Dan raja, memperkukuhkan kuasa raja. Okey. Seterusnya, masa bila kita nak guna kaedah super ni? Okey, kaedah super digunakan bagi soalan yang memerlukan jawapan tentang kepentingan. Banyak soalan berkaitan tentang kepentingan dalam silibus yang baru ni. Mungkin ada kepentingan perpaduan, kepentingan nasionalisme, kepentingan rukun negara, kepentingan menjaga tanah air. So kalau ada kepentingan, kita boleh olah jawapan tadi. Okey, kemudian kesan positif. Apakah kesan positif perpaduan kepada negara? Apakah kesan positif mempunyai semangat cintakan tanah air? Manfaat tu kebaikan. So sama. Nampak tak kita hampir sama jawapan dia. Okey, contoh kita guna kaedah super tadi. Contohnya, apakah kebaikan daripada perpaduan negara? Okey, apakah kebaikan daripada perpaduan negara? Jadi, kebaikan daripada perpaduan negara ialah kita ambil satu, mensejahterakan hidup rakyat. Sebab kalau kita tak bersatu padu, kita tak hidup sejahtera. Jadi murid boleh gunakan kata kunci S tadi, sejahtera. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Oleh itu negara akan aman. Contohnya, masyarakat akan merayakan perayaan
perayaan kaum masing-masing bersama. Sama oleh itu, kesimpulannya negara akan makmur. Kita boleh hurai bila kita dah tahu isi. Kemudian kita boleh ambil juga politik, mewujudkan politik yang stabil. Bila negara bersatu padu, rakyatnya bersatu padu, politik akan stabil. Tiada kekacauan, mudah ditadbir. Jadi, saya ulang balik, kaedah super ini membantu murid untuk mencari jawapan. Kita beri kata kunci, murid kena huraikan. Jadi tak ada istilah sama jawapan, tak ada. Cuma kata kunci diberi, kemudian dikembangkan menjadi satu jawapan untuk mendapat markah yang paling maksimum. Sebab kebat ni kena dapat markah penuh. Okey. Seterusnya, kaedah yang seterusnya ialah kaedah perkasa. Kuat ni, perkasa. Okey, apa dia perkasa? Sama macam super, kita beri pilihan jawapan, kita bagi kata kunci untuk dihuraikan. Contohnya, PE ialah pentadbiran. So, boleh cakap memantapkan pentadbiran, membangunkan pentadbiran. Kemudian, rakyat. Rakyat ni mengutamakan kebajikan rakyat. K, kewangan. Mengukuhkan kewangan. A, amanah dalam mentadbir. S, mensejahterakan hidup rakyat. A, Amerika. Amerika ni apa sebenarnya? Amerika ni kata kunci utamanya ialah mengadakan hubungan diplomatik. Contohnya dengan negara Amerika Syarikat. Sebab kita nak bina akronim untuk memudahkan murid menjawab. Jadi murid ni tak ada istilah sama jawapan dengan murid yang lain. Tak ada. Sebab murid akan membina ayat daripada kata kunci yang diberi. Jadi murid boleh mengembangkan perkataan tersebut mengikut kreativiti masing-masing. Okey, masa bila kita nak guna kaedah perkasa? Kaedah perkasa kita gunakan untuk jawapan yang memerlukan peranan pemimpin. Tanggungjawab pemimpin. Tugas pemimpin. Tindakan pemimpin. Apakah yang patut pemimpin lakukan? Semuanya berkaitan dengan pemimpin. Jadi, kaedah ini diberi supaya murid dapat satu kata kunci, kemudian huraikan. Contohnya, sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah cara untuk menjadikan negara setanding dengan negara lain? Itu peranan pemimpin kan? Macam mana kita nak sama taraf dengan negara maju yang lain? Jadi kita boleh guna kaedah perkasa dengan mengukuhkan kewangan negara. Jadi kewangan negara perlu kukuh supaya kita setanding dengan negara maju yang lain. Kemudian murid boleh ambil contoh negara-negara maju yang lain. Yang maju dari segi sektor perindustrian, sektor automobil dan sebagainya. Kemudian, apa lagi peranan pemimpin untuk memajukan negara? Peranan pemimpin memajukan negara ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebab melalui hubungan diplomatik, kerajaan boleh berkongsi pelbagai kepakaran kepada rakyatlah. Sebab tu kita bagi kata kunci. Okey. Perlu ke ambil semua? Okey, tak perlu. Kita tak perlu pun ambil semua. Kita boleh pilih 1, 2 ataupun 3. Dia tak perlu ambil semua. Kalau ambil semua dia akan jadi banyak ni. Jadi 4 muka surat, dia ada banyak. So, murid ni sebenarnya kita kena pandai urus masa bila menjawab soalan. Kalau kita banyak masa, tak ada masalah. Boleh tulis semua, huraikan semua. Tetapi dalam soalan kebat, apa yang penting ialah, saya ulang balik slide. Calon perlu mengemukakan isi utama, huraian lanjutan, contoh dan inference. Kenapa perlu ada 5 elemen utama ini? Untuk mendapatkan 8 markah penuh. Sebab kita berpandukan aras 4. Macam mana kita nak dapat markah penuh? Okey, cikgu dah bagi tips tadi, super, perkasa. Jadi, murid boleh gunakan apabila membuat latihan. Kalau jumpa perkataan kepentingan, tak kiralah kepentingan perpaduan, kepentingan semangat nasionalisme, boleh guna kata kunci sebagai jawapan. Jadi, murid kembangkan sendiri. Kita dah bagi tips
tips bagaimana nak cari kunci utama. Ya. Kata kunci utama, murid hanya perlu kembangkan sahaja. Okey, kebat ni sangat memberi kesan kepada jawapan. Sebab bila murid tak jawab kebat, murid akan dapat markah yang minimum. Sebab fakta ni memang kena ingat. Tapi kebat ni ialah pemikiran logik. Jadi murid boleh berfikir apa yang berlaku di sekitar, apa yang berlaku pada masa sekarang, apa yang berlaku di dunia, boleh kaitkan dengan jawapan kebat. Hebat. Didik TV KPM